Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat kembali ke channel Cikgu Acap. Okey, hari ini kita akan tengok satu tajuk untuk kertas 2 bahagian A, SPM, KBSM Okey, tajuk persamaan linear serentak. Okey, jadi hari ini saya akan selesaikan soalan persamaan linear serentak dengan menggunakan kaedah penghapusan. Okay, baik, sebelum kita mula, tolong saya dengan tekan butang subscribe di bawah dan aktifkan loceng untuk mendapat notifikasi. Okey, jom kita start. Baik, jom kita tengok contoh yang pertama. Dia cakap dekat sini, hitung nilai M dan N yang memuaskan persamaan linear serentak berikut. Okey, jadi dekat soalan ni dia bagi dua persamaan linear serentak. Yang pertama kita ada 5M tambah 7N sama dengan 1. Yang kedua kita ada M tolak 3N sama dengan 9. Jadi step dia yang pertama saya akan labelkan persamaan yang dia bagi. Yang ni saya labelkan sebagai persamaan yang pertama dan yang kedua saya labelkan sebagai persamaan yang kedua. Baik, pada awal tadi saya ada cakap kita akan selesaikan soalan ini dengan menggunakan kaedah penghapusan. Okey, jadi macam mana nak buat kaedah penghapusan? Jom kita tengok step-step dia. Okey, jadi step yang pertama kita kena cuba samakan perkali di hadapan ni. Okey, sama ada kita nak samakan perkali untuk M ataupun kita nak samakan perkali untuk N. Mengikut kesesuaian lah. Okey. Jadi untuk yang pertama ni, apa yang saya akan buat ialah macam mana kita nak samakan. Dekat sini saya akan samakan, cuba samakan perkali untuk M. Okey, dekat atas ni kita ada 5M, dekat sini kita ada 1M. Jadi saya akan darabkan semua-semua ni dengan 5. Supaya bila kita darab nanti kita akan dapat persamaan yang baru. Kita akan dapat samalah perkali dia 5M. Okey, jom kita darab. Jadi saya akan darab untuk setiap ni lah. Setiap benda ni. Jadi dekat sini nanti saya akan dapat 5M tolak 15N sama dengan 45. Jadi kita darabkan semua dengan 5. Jadi dekat situ kita dah dapat satu persamaan yang baru iaitu persamaan ke 3. Okey. Okey, apa kita nak buat bila kita dah dapat kita dah samakan perkali dia. Okey, namanya kaedah penghapusan. Jadi yang mana yang sama ni kita akan hapuskan lah. Okey, jadi dekat sini kita ada persamaan pertama dan persamaan ketiga yang ada perkali sama untuk M. Jadi saya akan hapuskan dengan menolakkan dua-dua persamaan tu, kedua-dua persamaan. Sama ada kita nak buat 1 tolak 3 boleh ataupun 3 tolak 1 pun boleh. Okey, contoh dekat sini saya akan buat persamaan 1 tolak persamaan 3. Persamaan 1 tolak persamaan 3. Jadi saya akan tulis balik persamaan tu. Persamaan pertama 5M tambah 7N sama dengan 1 akan ditolakkan dengan seletak kurungan sebab dia akan tolak semua-semua. 5M tolak 15N sama dengan 45. Okey, jadi dapatkan apa jawapan dia guna kalkulator. Jadi 5 tolak 5 ni akan cancel lah, mati ya. So nanti kita akan tinggal N je. Okey, jadi 7 tolak negatif 15 kita akan dapat 7 tolak negatif 15 kita akan dapat 22N. Okey. Kemudiannya 1 tolak 45 kita akan dapat negatif 44. Okey, jadi kita dah dapat lah kat sini. Kita selesaikan saja persamaan ni untuk mendapat nilai N. Okey, jadi saya teruskan. Jadi 22N sama dengan negatif 44. Jadi N sama dengan negatif 44 dibahagikan dengan 22. Maka kita akan dapat N sama dengan negatif 2. Okey. Baik, jadi kita dah dapat satu nilai untuk N. Okey, macam mana pula kita nak dapatkan nilai M? Okey. Jadi sekarang kita akan masukkan balik nilai N yang kita dah dapat tadi dekat mana-mana persamaan. Contoh saya nak masuk dekat persamaan pertama boleh ataupun persamaan kedua pun boleh. Okey, jadi saya pilih untuk
masukkan dekat persamaan yang pertama. Okey, katakanlah contoh saya masuk persamaan yang pertama. Jadi persamaan pertama tadi kita ada 5M tambah 7N sama dengan 1. Saya masuk balik nilai N tambah 7. N tadi ialah negatif 2, maksudnya 7 darab negatif 2 sama dengan 1. Yang mana boleh selesaikan, kita selesaikan. 5M 7 darab negatif 2, kita akan dapat negatif 14 sama dengan 1. Okey, 5M sama dengan negatif 14. Saya bawa pergi sana jadi positif 14. Tulis 1 dulu. Campur 14. Baik, 5M sama dengan 1 campur 14, 15. M sama dengan 15 dibahagikan dengan 5. Okey, seterusnya kita akan dapatlah jawapan terakhir. M sama dengan 3. Baik, jadi selesailah untuk soalan ni. Kita dah dapat nilai M, nilai N. Okey, jom kita tengok contoh yang kedua. Okey, kalau kita perhatikan contoh yang kedua ni, dia tak bagi persamaan macam contoh yang pertama tadi. Cumanya dia bagi situasi. Okey, jadi daripada situasi ni, kita sendiri yang akan createkan dua persamaan tersebut. Okey, cara dia, kita kena baca dan keluarkan info daripada soalan dulu. Okey, jom kita baca. Jumlah harga bagi sehelai seluar, okey, sehelai seluar dan sehelai baju ialah RM65. Encik Frank membeli 2 helai seluar dan 3 helai baju dengan jumlah harga RM145. Okay, apa yang dia nak, dia cakap hitung harga bagi sehelai seluar dan sehelai baju. Jadi itulah dua benda yang kita kena cari. Harga bagi sehelai seluar, harga bagi sehelai baju. Jadi dari situ, saya akan tulis dia sebagai, let dia sebagai satu huruf lah, tak kisah X, Y ke PQ ke. Dua benda yang kita nak tu. Jadi harga bagi sehelai seluar ni saya letkan sebagai P lah. Okay, bagi sehelai baju saya letkan sebagai Q. Okay, kita dapat dia punya pemboleh ubah tu dululah. Okay, kemudiannya kita berbalik kepada soalan. Dia cakap jumlah harga. Jumlah biasanya kita akan pakai tambah lah. Jumlah harga bagi sehelai seluar. Tadi kita cakap sehelai seluar maksudnya P, sehelai baju maksudnya Q, dan jumlah dia kita akan tambahkan sama dengan 65. Jadi persamaan yang pertama kita akan ada P tambah Q sama dengan 65. Okey, itu yang pertama. Okay, kemudiannya Encik Frank membeli 2 helai seluar. Okey, satu seluar maksudnya P lah, ataupun satu P. Kalau 2 helai seluar maksudnya 2 P. Okey, 3 helai baju. Okey, 1 helai baju Q, 3 helai baju maksudnya 3 Q. Okey, pun sama dia cakap pasal jumlah. Kita akan tambahkan sama dengan 145. Jadi persamaan yang kedua kita ada 2P tambah 3Q sama dengan 145. Okey, jadi dekat sini kita dah ada dua persamaan. Okey, seterusnya kita akan selesaikan dengan kaedah penghapusan. Okey, kita tengok Kita akan gunakan kaedah penghapusan. Step pertama kita akan cuba untuk samakan perkali bagi P ataupun perkali bagi Q. Dia kata yang soalan ni saya akan samakan perkali bagi P. Okay, kita ada 1P, kita ada 2P. Okay, apa yang kita akan buat? Jadi untuk soalan ni saya akan darabkan persamaan pertama ni dengan 2 supaya saya akan dapat 2P sama dengan persamaan yang kedua ni. Okay, jadi jom kita darabkan semua-semua tu. Jadi kita akan dapat 2P tambah 2Q sama dengan 130. Okey, saya darabkan semua. Jadi saya dapat persamaan yang baru, iaitu persamaan ke-3. Okey, bila dah sama, apa yang perlu kita buat ialah kaedah penghapusan kita akan tolakkan dua persamaan yang ada perkali sama. Okey, jadi persamaan kedua dengan persamaan ketiga. 2 tolak 3 boleh, 3 tolak 2 pun boleh. Jadi saya akan buat dekat sini. Saya akan tolakkan persamaan 2 tolak persamaan 3. Saya salin balik. 2P tambah 3Q sama dengan 145. Kemudian akan tolakkan kurungan 2P
tambah 2Q sama dengan 130. Okay, jadi saya akan tolakkan persamaan ni. Okay, 2P tolak 2P, matilah, kosong. Biarkan. Jadi 3Q tolak 2Q, kita akan dapat terus Q. 145 tolak 130. Kita akan dapat 15. Okay, jadi dah selesai. Kita dapat Q. Kemudian kita akan cari P pula. Okay, macam mana kita nak cari P? Okay, Q ni, nilai Q kita akan masukkan balik dalam mana-mana persamaan. Persamaan pertama atau persamaan kedua. Okay, jadi saya akan masuk balik dalam persamaan yang pertama lah. Okay, persamaan pertama. Jadi persamaan pertama saya tulis balik. Kita ada P tambah Q sama dengan 65. Okay, saya basuh nilai Q. P tambah Q tadi kita dapat 15 sama dengan 65. Jadi nak dapat P, saya buat 15 ke sana. 65 tolak 15, kita akan dapat 50. Jadi P sama dengan 5. Sorry. Okay, betul 50. Okay, jadi kita dah dapat nilai Q, kita dah dapat nilai P. Dah siap ke? Belum. Okay, nak cantik lagi jawapan, kita tulis balik. Jawapan terakhir. Jadi saya tulis kat sini harga sehelai seluar. Sehelai seluar tadi apa? P kan? Sama dengan RM50. Okey, 50. Jadi harga sehelai baju apa tadi? Q kan? Okey, sama dengan berapa tadi? RM15. Okey, jadi barulah selesai untuk soalan yang kedua. Okey, jom kita tengok contoh yang terakhir. Okey, contoh yang ketiga. Jadi yang ni pun samalah, dia bagi situasi kita kena createkan dua persamaan. Okey, jadi dekat sini dicakap Angelina dan Jonathan menyertai satu kuis sains yang terdiri daripada 30 soalan. Okey, ada 30 soalan semuanya. Okey, jadual satu menunjukkan bilangan jawapan betul dan jawapan yang salah yang diperolehi oleh mereka. Okey, jadi kat sini kita nampak Angelina ada 23 jawapan betul dan 7 jawapan salah. Jadi jumlah markah dia ialah 124. Okey, Jonathan ada 16 jawapan betul dan 14 jawapan salah. Okey, jadi jumlah markah yang diperolehi ialah 68. Okey, dekat sini dia cakap lagi, setiap jawapan yang betul akan diberikan X markah. Okey, ini petanda dia. Diberikan X markah. Dia punya clue kat sini lah. Diberikan maksudnya akan tambah lah. Tambah X. Manakala setiap jawapan yang salah akan ditolak Y markah. Ditolak. Okey, ditolak maksudnya akan tolak dengan Y lah. Okey. So, jadi dekat sini dia dah cakap dah. Kalau betul ni ialah X lah. Akan tambah lah nanti. So, untuk yang salah ni akan tolak lah. Tolak dengan beberapa Y. Ikutlah berapa Y, berapa soalan yang salah kan. Okey, jadi dekat sini kita boleh terus createkan persamaan. Senang je. Jadi untuk Angelina, kita create untuk Angelina. Angelina dia ada 23 betul. Maksudnya 23 X. 23 betul. Dia betul dia tambah markah. Tambah sepatutnya kat depan ni. Tapi tambah tak payahlah tulis kan kat depan. Okay, so saya letak je biar macam tu kita tahulah positif kat situ. Baik. Kemudiannya yang salah 7. Maksudnya akan tolak dengan 7 Y. Okey. So jawapan salah akan ditolak dengan 7 Y. Dan sama dengan jumlah markah ialah 124 untuk Angelina. Okey, kemudian untuk Jonathan dia ada 16X. Maksudnya 16 jawapan yang betul. Okey, akan ditolakkan dengan 14Y. Okey, sebabnya 14 jawapan yang salah. Okey, jadi jumlah markah dia sama dengan 68. Okey,
Okey, mudah je. Jadi kita dah dapat dua persamaan. Jadi persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua. Okey, jadi kita akan selesaikanlah persamaan ni dengan kaedah penghapusan. Okey, jadi kita dah ada dua persamaan ni tadi. Persamaan pertama dan persamaan kedua. Okey, kita akan selesaikanlah dengan kaedah penghapusan. Okey, jadi yang pertama kita nak tengok. Kita nak samakan perkali bagi X ataupun kita nak samakan perkali bagi Y. Okey, jadi tengok mana yang mudah. Mana yang ada kaitan. Okey, dekat sini saya nampak yang mudah ialah kita akan samakan perkali bagi Y. Okey, dekat sini kita ada negatif 7. Kita ada negatif 14. Jadi saya akan darabkan persamaan yang pertama ni dengan 2. Supaya saya akan dapat negatif 14 Y. Okey. Jadi saya akan tulislah persamaan yang baru. 2 darab 23 kita akan dapat 46X tolak 14Y. 124 darab 2 saya akan dapat 248. Okey. $248. Okey, jadi kita ada persamaan yang baru, persamaan ketiga. Okey, seterusnya nak buat apa? Macam biasalah, kita akan tolakkan dua persamaan yang kita dah samakan perkali depan ni tadi. Maksudnya persamaan ni lah, persamaan kedua dengan persamaan ketiga. 2 tolak 3 boleh, 3 tolak 2 pun boleh. Jadi dekat sini saya akan buat 3 tolak 2. Persamaan ketiga, saya akan tolakkan dengan persamaan 2. Salin balik. Saya ada 46X tolak 14Y sama dengan 248. Tolak dengan kurungan 16X tolak 14Y sama dengan 68. Okey, kirakan pakai kalkulator je. 46 tolak 16 kita akan dapat 30. 30X. Okey, jadi negatif 14 tolak negatif 14 benda yang sama. Akan dapat kosong lah, mati. Okay, jadi biarkan, tak payah tulis apa-apa. Matikan je. Okey, jadi yang ni kita ada 248 tolak 68. Kita akan dapat 180. Okey, jadi dah tinggal X, Y dah mati. Kita selesaikanlah X. Jadi 30X sama dengan 180. X saya bawa turun 30 jadi bahagi 180 bahagi 30. Automatik kita dapat X sama dengan 6. Okey. Selesai untuk X. Kita akan settlekan untuk Y. Jadi kita akan masukkan balik nilai X tadi dekat mana-mana persamaan. Okey, jadi saya akan masuk dekat persamaan yang pertama lah. Saya akan masukkan balik dekat persamaan pertama. Okey, saya salin balik persamaan pertama. Kita ada 23X tolak 7Y sama dengan 124. Saya masuk nilai X. So, 23 darab X darab 6 lah. Tolak 7Y sama dengan 60. Oh, 60. Silap. Sama dengan 124. Okey, jadi mana yang boleh kira, kita kira. 23 darab 6. Kita akan dapat 138. Okey, tolak 7Y sama dengan 124. Okey, negatif 7Y sama dengan 138. Saya bawa pergi sana. Jadi 124 tolak 138. Saya dapat negatif 14. Jadi Y sama dengan, saya buat turun negatif 7. Jadi bahagi. Okay, kira kat situ dapatlah jawapan terakhir. Y sama dengan 2. Okay, jadi dah mendapatilah soalan tadi. Dia minta cari nilai X dan cari nilai Y. Kita dah dapatlah X sama dengan 6. Y sama dengan 2. Kesimpulannya, setiap jawapan yang betul akan ditambah 6 markah. Dan setiap jawapan yang salah akan ditolak 2 markah. Okay. Jadi selesai untuk
soalan yang ketiga. Okay, jadi saya rasa itu saja untuk video kali ini. Kita dah tengok macam mana kita nak selesaikan persamaan linear serentak dengan menggunakan kaedah penghapusan. Okay, soalan ni kira soalan wajib lah yang akan keluar, tajuk wajib yang akan keluar untuk SPM bahagian A, kertas 2. Okay, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe dekat bawah dan sharekan video ni kepada kawan-kawan kalau rasa video ni bermanfaat. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.